Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 2 bahagian B. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk statistik. Soalan ini diambil daripada soalan percubaan tahun 2020 dari pelbagai negeri. Dan soalan ini boleh dimuat turun pada pautan yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Jadi mari kita terus melihat soalan kita yang pertama. Data dalam rajah menunjukkan taburan kekerapan umur bagi 95 orang pekerja di sebuah syarikat swasta yang membuat ujian saringan minda sihat. Soalan A. Berdasarkan rajah, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadi pada ruang jawapan terdapat jadual yang mana terdapat selang kelas, sempadan atas, kekerapan longgokan dan juga titik tengah. Jadi kita akan mengisi jadual ini berdasarkan kepada poligon kekerapan yang berada pada soalan. Jadi yang pertama sekali kita lihat sempadan atas. Bagaimana untuk kita mencari sempadan atas? Sempadan atas diambil daripada had atas bagi selang kelas. Bila di sini kita lihat had atasnya adalah 25, maka sempadan atasnya kita dapati di sini dia akan tambah 0.5. Jadi di sini kalau 35 bermaksud sempadan atasnya adalah 35.5. Kemudian 40.5. 45.5, 50.5, 55.5 dan 60.5. Seterusnya adalah kekerapan. Kekerapan kita akan lihat pada poligon kekerapan. Kekerapan pertama adalah sifar. Jadi di sini ini adalah sifar. Kemudian untuk selang kelas yang kedua, sempadan atasnya 30.5, maka kekerapannya kita lihat di sini adalah 3. Seterusnya kita lihat di sini adalah 10, kemudian 20 dan seterusnya lagi di sini 35. Kemudian 15 dan seterusnya di sini adalah 7. Dan yang terakhir 5. Seterusnya adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan adalah kekerapan yang kita tambah. Kekerapan kumulatif. Jadi asalnya adalah 0. Kemudian untuk selang kelas yang kedua ada 3. Jadi 0 tambahkan dengan 3 akan dapat 3. Kemudian 3 ini akan tambah pula dengan 10 untuk selang kelas yang ketiga akan dapat 13. Itulah cara untuk mendapatkan kekerapan longgokan. Kemudian seterusnya 13 ditambahkan dengan 20, kita dapat 33. Kemudian 33 ini ditambah pula dengan 35, kita dapat 68. Kemudian 68 tambah dengan 15, kita dapat 83. Seterusnya 83 tambah dengan 7, kita dapat 90. Dan akhir sekali 90 tambah 5, kita dapat 95. Jadi yang seterusnya yang terakhir adalah titik tengah. Bagaimana untuk kita mencari titik tengah? Titik tengah ini kita akan rujuk kepada selang kelas. Di mana kita akan ambil had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Jadi 21 tambah 25 bahagi dengan 2 kita akan dapat 23. Kemudian 26 tambah dengan 30 kita bahagi dengan 2 kita akan dapat 28. Dan seterusnya 31 hingga 35 kita dapat 33. Di sini kita dapati bahawa nombor untuk titik tengahnya dia ada seperti corak ataupun pattern. 23, 28, 33, 38. Kemudian 43, 48. Kemudian 53, 58. Seterusnya kita lihat soalan kita pada bahagian B. Hitung min anggaran bagi umur seorang pekerja. Untuk mencari min, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu cari
kita perlu ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan untuk setiap selang kelas. Kemudian kita tambah keseluruhan. Bermaksud hasil tambah titik tengah didarabkan dengan kekerapan, kemudian dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi di sini kita akan bermula dengan mengambil titik tengah yang bernilai 28. Sebabkan titik tengah 23 kekerapannya adalah sifar. Jadi 23 didarabkan dengan sifar, jawapannya adalah sifar. Jadi kita tak perlu kira lah. Jadi kita akan ambil 28 darab dengan 3 ditambah dengan 33 darab 10 tambah 38 darab dengan 20 tambah 43 darab 35 tambah 48 darab 15 tambah 53 darabkan dengan 7 dan satu lagi 58 darab dengan 5. Okey. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan di sini ada 95. Kemudian kita akan tekan kalkulator dan jawapan yang kita akan dapat adalah 42.74. Seterusnya terlihat soalan C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 pekerja pada paksi mencancang, lukis ogif bagi data itu. Baiklah, untuk kita melukis ogif, apa yang perlu kita tahu di sini telah pun diberi, iaitu skala 2 cm kepada 5 tahun pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni adalah paksi X. Jadi untuk paksi X ataupun mengufuk, kita akan guna sempadan atas. Jadi sini adalah untuk paksi X. Kemudian untuk paksi Y itu mencancang 2 cm kepada 10 unit ataupun 10 pekerja, kita akan menggunakan kekerapan longgokan. Jadi di sini cikgu telah pun melukis ogif tersebut. Jadi kita lihat di sini untuk paksi X-nya kita akan menggunakan sempadan atas yang bermula dengan 25.5 dan akhir sekali 60.5. Kemudian untuk paksi Y, paksi mencancang, kita akan bermula dengan 10 sehinggalah paling tinggi adalah 95 di sini. Kemudian kita akan plot. Untuk plot ogif, kita boleh menggunakan titik bulat untuk setiap plot. Kemudian akhir sekali kita sambungkan titik-titik itu dengan garis lengkung. Tidak boleh menggunakan pembaris kerana ogif adalah graf garis lengkung. Dan pastikan lengkungan itu lengkungan yang baik, licin dan cantik. Seterusnya terlihat soalan bahagian D. Daripada ogif anda, cari median. Baiklah, apakah itu median? Median merupakan titik tengah. Jadi, kita akan ambil 1/2 didarabkan dengan jumlah data yang kita ada, iaitu 95. Dan kita akan dapati nilainya adalah 47.5. Jadi, kita pergi ke ogif kita dan kita tanda pada 47.5 di sini. Jadi di sini cikgu telah pun tanda di sini 47.5. Kemudian terlihat berapakah nilai yang kita dapat di sini. Dan nilai yang terdapat di sini adalah bersamaan dengan 40. Baiklah, seterusnya terlihat dari segi pemberian markah di sini. Sempadan atas, kita masukkan semua sempadan atas dengan betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kekerapan, kesenaraikan semua kekerapan dengan betul, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya kekerapan longgokan, semua betul, kita dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya titik tengah dengan semuanya betul, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan B untuk mencari min, iaitu kita ambil tiap-tiap titik tengah didarabkan dengan tiap-tiap kekerapan dan digantikan dengan nilai yang betul, terdapat 2 markah. Kemudian
jawapan akhir kita terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan C iaitu soalan OGIF, kita melukis paksi mencancang dan paksi mengufuk, kita dapat 1 markah dengan kita melabelkan dengan label yang betul dan seragam 1 markah. Kemudian seterusnya kita plot untuk kesemua 88 titik dengan betul, terdapat 2 markah, dan markah yang terakhir adalah kita menyambungkan titik-titik itu dengan garis lengkung yang cantik dan licin dan kena pada semua titik, terdapat 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat soalan D. Soalan D, jawapan akhir kita akan dapat 1 markah di sini. Jadi markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 12 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 2. Jadual menunjukkan jumlah pesakit Revit 20 ataupun Revit 20 yang dicatat dalam tempoh 15 hari pertama semasa wabak pandemik di Malaysia. Yang ini lebih kurang macam COVID-19 lah, tapi ubah suai sikit jadi Revit 20. Kemudian di sini ada jadual, bilangan hari dan juga jumlah kumulatif pesakit. A. Berdasarkan jadual, lengkap jadual pada ruang jawapan. Okey. Jadi kita akan lihat di sini pada ruang jawapan kita ada bilangan hari. Jadi bilangan hari di sini mewakili selang kelas. Kemudian kita ada sempadan atas, bilangan pesakit dan juga jumlah kumulatif pesakit. Jadi di sini bilangan hari telah pun diisi. Kemudian kita akan ambil sempadan atas. Sempadan atas adalah kita ambil had atas bagi tiap-tiap selang kelas. Kemudian kita akan tambah 0.5. Jadi di sini 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, 13.5, 15.5. Seterusnya adalah bilangan pesakit. Bilangan pesakit ini kita ambil mengikut hari dan di mana kita ada jumlah kumulatif pesakit. Jumlah kumulatif pesakit ini adalah di mana kita mencampurkan daripada hari pertama sehinggalah ke hari 15. Jadi di sini kita akan tolak. Jadi first sekali untuk bilangan hari yang pertama, jumlah kumulatif pesakit adalah kosong ataupun sifar, maka bilangan pesakit ini juga adalah sifar. Kemudian untuk hari kedua 5. Kemudian untuk seterusnya 18 ini kita akan tolak dengan 15. Maka kita akan dapat 13. Kemudian 41 ni tolak dengan 18. Kita dapat 23. Seterusnya 75 tolak dengan 41. Kita akan dapat 34. Kemudian 137 tolak dengan 75. Kita dapat 62. Kemudian 180 tolak dengan 137, terdapat 43. Dan yang terakhir 200 tolak 180, terdapat 20. Kita ke soalan B. Berdasarkan jadual di atas, 1 Roman menyatakan kelas mode. Jadi untuk mencari kelas mode, kita akan ambil bilangan kekerapan yang paling banyak ataupun yang paling tinggi. Jadi di sini, bilangan paling tingginya di sini adalah 62. Jadi bilangan kelasnya adalah 10, 11. Seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Hitung min anggaran bagi bilangan pesakit Revit 20 yang dicatat dalam tempoh 15 hari pertama. Untuk mencari min anggaran, apa yang perlu kita buat adalah kita ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan. Kalau kita lihat pada jadual bahagian A, tidak ada ruang untuk titik tengah. Jadi kita perlu cari titik tengah terlebih dahulu. Jadi kita lihat untuk selang kelas yang pertama, sifar ke 1, titik tengah dia adalah 0.5. Jadi di sini kita tak perlu cari sebab kekerapannya adalah kosong. Jadi kita terus dengan selang kelas yang kedua. Itu di sini bilangan hari 2 hingga 3. Jadi 2.5, 4.5, 6.5, 8.5, 10.5.
12,5, 14,5. Jadi kita akan ambil 2,5 darab dengan 5 tambah 4,5 darab dengan 13 tambah 6,5 darab 23 tambah 8,5 darab 34 tambah 10,5 darab dengan 62 tambah dengan 12,5 darab 43 dan 14,5 darab dengan 20. Dan kita akan bahagikan dengan 200. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 9,94. Seterusnya kita lihat soalan C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 28. Lukiskan satu ogif bagi data tersebut dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 hari pada paksi mengufuk, iaitu pada paksi X, dan 2 cm kepada 2 orang pesakit pada paksi mencancang, itu pada paksi Y. Jadi di sini cikgu telah pun melukis ogif tersebut, yang mana untuk paksi mengufuk kita akan mula dengan 1,5, 3,5 dan diakhiri dengan 15,5. Kemudian untuk paksi mencancang kita akan mulakan dengan sifar di sini. Kemudian teruskan dengan 20, 40, 60 sehinggalah maksimumnya adalah 200. Kemudian kita plotkan titik-titik yang terlibat. Dan akhir sekali kita sambungkan menggunakan garis lengkung tanpa menggunakan pembaris. Sambungkan titik-titik tersebut dan jadilah graf ataupun ogifnya seperti ini. Seterusnya terlihat soalan D. Berdasarkan ogif DC, tentukan pada hari ke berapa 50% daripada pesakit telah dijangkiti. Jadi di sini pada ogif terlihat 50% bermaksud 100 lah. 50% daripada keseluruhan pesakit itu 200 sama dengan 100. Jadi kita akan buat garis putus-putus di sini untuk dapatkan jawapannya. Dan di sini kemudian kita baca nilai di sini. Dan di sini cikgu dapati bahawa jawapannya adalah pada hari ke-10. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita menyenaraikan sempadan atas dengan betul semua, kita akan dapat 1 markah. Kemudian bilangan pesakit, di mana bilangan pesakit ini kita ambil daripada jumlah kumulatif yang kita tolak-tolak tu. Betul semua, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan B1 Roman, kita nyatakan kelas mood, kita dapat 1 markah. Kemudian min, kita ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan dan semuanya kita gantikan dengan nilai yang betul, kita dapat 2 markah. Dan jawapan akhir kita dapat 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan C, iaitu soalan ogif kita. Kita melukis paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Kemudian kita melabelkan dengan label yang betul, dengan nilai yang betul, kita dapat 1 markah. Seterusnya kita plot tiap-tiap titik dengan betul kesemuanya, kita dapat 2 markah. Dan markah terakhir, kita menyambungkan titik itu dengan garis lengkung yang cantik dan melalui semua titik. Kita dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya terlihat soalan bahagian D, 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 12 markah. Seterusnya terlihat soalan yang nombor 3. Kristina Sahira telah menjalankan kajian berkaitan umur dengan kebarangkalian dijangkiti penyakit Coronavirus 2019 ataupun COVID-19 bagi melengkapkan tesis PhD.
Rajah 11 menunjukkan umur pesakit yang dikesan positif penyakit coronavirus 2019 ataupun COVID-19 diperoleh daripada 50 orang pesakit dalam suatu swab test. Soalan A, 1 Roman, berdasarkan data dirajah, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadi kita lihat pada ruang jawapan, kita ada bilangan hari iaitu merupakan selang kelas. Kemudian di sini kita ada kekerapan dan juga titik tengah. Kita tengok yang pertama adalah bilangan hari. Bilangan hari ini adalah selang kelas bermula dengan 30, 39. Kemudian 40, 49. Jadi kita dah boleh agak, bila kita nak sambung, kita akan buat 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80 dan 89. Baiklah, seterusnya kita lihat kekerapan. Kekerapan kita akan ambil daripada rajah yang telah pun diberi di atas ini. Di sini cikgu telah pun kira, dan untuk selang kelas yang berikutnya iaitu 40 dan 49 kita akan dapat 7, dan seterusnya kita dapat 9, 11, 8, 6. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengira kekerapan? Antara cara yang boleh kita gunakan bagi memastikan kita kira dalam keadaan yang betul adalah tanda tiap-tiap data tersebut. Contoh 74. Jadi 74 ni berada pada selang kelas ini. Jadi kita akan buat tally di situ. Kita akan tanda macam tu. Apabila cukup 5 akan jadi satu berkas macam tu. Dan akhir sekali kita kira berdasarkan kekerapan berdasarkan kepada tally yang kita buat. Jadi kita akan masukkan ke dalam bahagian kekerapan tersebut. Jadi begitulah, itu adalah salah satu teknik lah untuk kita memastikan kita kira semua data yang ada dan tidak tertinggal. Seterusnya kita lihat titik tengah. Titik tengah adalah kita lihat kepada selang kelas, kita ambil had bawah tambah had atas bagi dengan 2. Di sini 34.5, kemudian yang seterusnya kita akan dapat 44.5, kemudian 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 dan akhir sekali 94.5. Seterusnya kita lihat soalan A2 Roman, nyatakan saiz selang kelas. Untuk mencari saiz selang kelas, kita akan ambil sempadan atas tolak sempadan bawah. Mana-mana selang kelas pun boleh. Jadi di sini contohlah kalau kita ambil selang kelas 30 hingga 39. Sempadan bawahnya adalah 29.5. Manakala sempadan atasnya adalah 39.5. Jadi dari segi pengiraan kita akan kira 39.5 ditolakkan dengan 29.5. Kita dapat 10. Maka saiz selang kelasnya adalah 10. Seterusnya kita lihat soalan B berdasarkan jadual 3. Hitung min anggaran umur pesakit yang dikesan positif penyakit COVID-19. Jadi di sini kita akan ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan. Kita mulakan dengan 34.5 darab dengan 5 tambah 44.5 darab 7 tambah 54.5 darab 9 tambah 64.5 darab 11 tambah 74.5 darab 8 tambah 84.5 darab 6 dan akhir sekali 94.5 darab 4. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 50. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 63.3. Seterusnya kita lihat soalan C. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman berikut dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 tahun pada paksi mengufuk, itu paksi X,
dan 2 cm kepada seorang pesakit pada paksi mencancang paksi Y. Lukis satu histogram bagi data tersebut. Baiklah, untuk melukis histogram, untuk paksi Y ataupun paksi mencancangnya, kita akan ambil kekerapan di sini. Dan untuk paksi X ataupun paksi mengufuk, kita boleh ambil sama ada bilangan hari ataupun titik tengah. Mana-mana pun boleh. Jadi di sini kita dah pun melukis histogram yang terlibat. Dan untuk paksi mengufuk, cikgu ambil titik tengah. Apabila kita hendak menggunakan titik tengah, kita kena pastikan bahawa kita membuat label, membuat sengatan pada tengah-tengah bar kita. Sebab dinamakan sebagai titik tengah. Jadi di sini kita lihat dia mesti berada di tengah-tengah bar. Kemudian untuk paksi mencancang, kita akan mulakan dengan sifar. Kemudian kita menggunakan turutan 1, 2, 3, 4, 5 sehinggalah 11. Kemudian kita mula melukis bar tersebut. Kalau kita lihat pada kertas graf yang cikgu lukis ni, dia dekat 10 saja. Kerana kertas graf ini tak cukup untuk melukis 11. Jadi untuk kamu nanti, kamu boleh melukis sehingga 11. Saiz standard memang cukup. Okay, seterusnya kita lihat soalan D. Jika umur warga emas bermula 60 tahun, menggunakan histogram yang dilukis di C, nyatakan bilangan warga emas yang dikesan positif penyakit COVID-19. Jadi kita lihat balik kepada histogram kita. Umur 60 dan ke atas adalah warga emas. Jadi di sini kita akan mula mengira bermula daripada umur ataupun daripada bar 64.5 di sini. Jadi di sini ini adalah 11. Kita akan tambah dengan 8, tambah dengan 6 dan kita tambahkan dengan 4. Jadi kita akan dapat 29 orang. Baiklah, dari segi pemberian markah, lihat soalan A1 Roman, selang kelas iaitu bilangan hari. Kita senaraikan semua betul, kita dapat 1 markah. Kemudian kekerapan, senaraikan semua betul, kita dapat 1 markah. Kemudian titik tengah, kita senaraikan semua betul, dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat A2 Roman, iaitu kita menyatakan saiz selang kelas 10, dapat 1 lagi markah. Soalan B pula, iaitu hitung min anggaran, mana kita ambil titik tengah, kita darabkan dengan kekerapan, kita tulis semuanya dalam nilai yang betul, bahagi dengan 50, kita dapat 2 markah, dan jawapan akhir kita dapat 1 markah. Dan untuk soalan C, iaitu soalan histogram, kita melukis paksi mencancang dan paksi mengufuk dengan kita melabelkan dengan nilai yang betul, kita dapat 1 markah. Seterusnya, kita tanda nilai yang betul untuk setiap bacaan graf kita, kita dapat 2 markah. Dan bentuk histogram yang kita buat adalah dalam bentuk bar dan tidak ada jarak di antara bar tersebut, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan D, kita menyatakan jawapannya 29, kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 12 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Adapun di dalam kertas soalan ini, soalan yang bernombor 8. Rajah menunjukkan simpanan bulanan dalam ringgit Malaysia bagi 40 orang murid. A. Berdasarkan data dirajah dan dengan menggunakan selang kelas 5 murid, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Pada ruang jawapan, kita ada bahagian selang kelas, titik tengah dan juga kekerapan. Saiz selang kelas adalah 5. Jadi, 31 hingga ke 35. Kemudian, 36 hingga 40, 41, 45, 46, 50. Kemudian 51, 55, 56, 60,
Yang terakhir 6165. Kemudian kita akan cari titik tengah. Kita tambah had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Kita akan dapat di sini 38, kemudian 43, 48, 53, 58, 63. Seterusnya kita lihat bahagian kekerapan. Kekerapan kita akan kira daripada rajah, mana antara tekniknya kita tanda 46. Kemudian terlihat 46 ini berada pada selang kelas sini, 46 hingga 50. Kemudian tanda lagi 45 berada di sini, mana kita buat sistem tally. Dan akhir sekali kita akan kira kekerapannya. Dan kekerapan yang kita akan dapat akhirnya adalah 8, 9, 7, 7, 5 dan sifar. Seterusnya, B. Berdasarkan jadual, hitung min anggaran wang simpanan bulanan bagi seorang murid. Untuk mencari min, kita akan ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan. Jadi di sini kita akan ambil yang pertamanya adalah 33 darab dengan 4 tambah 38 darab 8 tambah 43 darab 9 tambah 48 darab 7 tambah 53 darab 7 tambah 58 darab 5. Kemudian 63 darab sifar kita tak perlu tulis. Dan kita bahagikan dengan 40. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah 45.5. Seterusnya, C. Untuk caraian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 cm pada paksi mengufuk, paksi X, dan 2 cm kepada seorang murid pada paksi mencancang, paksi Y. Lukis satu poligon kekerapan bagi data tersebut. Untuk melukis poligon kekerapan, paksi mengufuknya kita akan ambil titik tengah, paksi X, dan untuk paksi Y-nya kita akan ambil kekerapan. Jadi di sini kita telah pun melukis poligon kekerapan tersebut, di mana untuk paksi mengufuk kita akan tandakan bermula dengan 28 sehinggalah 63. Dan untuk paksi mencancang kita akan bermula dengan kosong di sini, kemudian diikuti dengan 1, 2 sehinggalah paling tinggi, maksimumnya adalah 9. Dan seterusnya kita plot menggunakan titik bulat. Dan seterusnya kita akan gariskan garis poligon kekerapan ini untuk menyambung titik-titik tersebut menggunakan pembaris. Seterusnya kita lihat soalan D. Berdasarkan poligon kekerapan DC, nyatakan bilangan murid yang menyimpan lebih daripada RM44. Bila lebih RM44 bermaksud di sini akan bermula dengan 48. Jadi di sini kita ada 7. Kita akan tambahkan dengan 7 dan kita akan tambah dengan 5. Jadi jawapan akhir kita adalah 19. Kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk selang kelas, kita senaraikan semua selang kelas dengan nilai yang betul. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian titik tengah, nyatakan titik tengah dengan betul kesemuanya, kita dapat 1 markah. Kemudian seterusnya kekerapan, kita membilang kekerapan dengan betul kesemuanya, kita dapat 2 markah. Untuk soalan B, cari nilai min, itu kita ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan. Kemudian kita tambah dan bahagikan dengan 40, kita dapat 2 markah di sini. Pastikan semua kita gantikan dengan nilai yang betul dan jawapan akhir dapat 1 markah. Soalan C pula adalah berkisar tentang poligon kekerapan. Untuk markah poligon kekerapan untuk paksi mengufuk dan paksi mencancang, dinyatakan nilai yang betul, labelkan dengan nilai yang betul dan seragam, terdapat 1 markah.
Kemudian kita plot semua titik dengan betul. Kita dapat 2 markah. Kemudian kita menyambungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus menggunakan pembaris. Kita akan dapat 1 lagi markah. Dan seterusnya soalan bahagian D, jawapan kita adalah 19. Kita dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 12 markah. Jadi, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.